Pengumuman, mohon kerjasama hadirin sekalian untuk memastikan mikrofon anda dalam keadaan mute bagi memastikan majlis dapat berjalan dengan lancar. Kerjasama hadirin amatlah dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Lipis membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan, buat bingkisan salam pertemuan. Yang berbahagia, Ustazah Asma Husin selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini, yang dihormati barisan pimpinan Rakan Siswa Yadim Negeri Sembilan dan kelab mahasiswa penyokong PAS, siswa PAS, seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Sebelum kita beralih ke agenda seterusnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya, Nur Ain Syafiqah binti Samsir, Esko Akademik dan Intelektual dalam Rakan Siswa Yadim Negeri Sembilan, selaku pengacara majlis pada hari ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila kamu melalui bertemu dengan taman-taman syurga di atas muka bumi ini, maka hendaklah kamu berhenti untuk menikmati hasilnya. Lalu sahabat pun bertanya, apakah dia taman-taman syurga tersebut? Rasulullah berkata, majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sekalian, Alhamdulillah, kita lafazkan setinggi ucapan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin kasihnya, pada pagi yang barakah ini, dapat kita bersama-sama berkumpul bagi melangsungkan program Daurah Fiqh Wanita ini. Untuk pengetahuan para hadirin, pada hari ini kita akan menjalankan sesi yang pertama yang bertajuk Haid. Orang Jawa berdagang ke kota, singgah di Aceh membeli gamat. Tangan dirafak, restu dipinta, doa diamin, moga selamat. Bagi memuliakan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan bermunajat, memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat. Untuk itu, majlis mempersilakan saudari Nurul Ifa Akilah untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih saudari Ain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak bernilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan kondisi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu, sinarilah hati-hati
kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudari Ifah atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, tak kenal maka tak cinta. Sebelum menjemput penceramah kita pada hari ini, moleklah kita berkenal-kenalan dahulu dengan wanita berjiwa besar ini. Nama diberi Asma binti Husin. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam bidang Diploma Pentadbiran Undang-Undang Islam dan Kehakiman. Beliau kemudian menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Syariah Usul Fiqh di Universiti Melaya dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Undang-Undang Islam dan Kehakiman di UIAM. Beliau juga berjaya memperoleh sijil eksekutif pengurusan dakwah dan fatwa Darul Ittifaq Mesir. Mengikuti perkembangan kerjaya beliau pula, kini beliau merupakan seorang pendakwah bebas, penaung ikhtiar Ihsan Care, Timbalan Pengurusi Majlis Wanita Yatim Maya dan AJK Persatuan Ulama Malaysia PUM. Ustazah Asma Husin juga merupakan bekas pensyarah Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam dan mantan senator ahli Dewan Negara. Seterusnya, beliau berpengalaman dalam mewakili Malaysia ke pelbagai mesyuarat di peringkat antarabangsa. Pernah menjadi panelis rancangan TV Tanyalah Ustazah TV9, Fiqh Wanita, Syariah Meja Bulat TV3 dan lain-lain. Bukan sahaja berpengalaman sebagai pengubal dasar kanak-kanak fitrah Kelantan, malah beliau pernah memegang jawatan sebagai AJK Semakan Dasar Wanita Kelantan. Ini membuktikan bahawa beliau sememangnya arif dan berpengetahuan luas dalam bidang fiqh wanita ini. Baiklah, selepas ini kita akan teruskan dengan sesi ceramah. Untuk makluman semua peserta, selepas ceramah ni kita akan buat sesi soal jawab. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustazah Asma binti Husin untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada Nur Ain Syafiqah selaku moderator dan juga exco tadi untuk siswa Yadim rakan Ya, siswa betul, Ustazah. tadi. Minta maaf. Okey, dan seterusnya kepada semua peserta-peserta lah yang hadir pada hari inilah. Sebelum tu moderator boleh tak maklumkan kepada saya siapa peserta pada hari ini ni? Latar belakang. Latar Terdiri daripada belakang. siapa? Orang awam, mahasiswa-mahasiswi, ada yang daripada Yadim, rakan siswa Yadim sendiri dan ada juga daripada siswa PAS. Okey. Dia semua wanita lah kan? Ya, betul. Okey. Sebelum saya buat sharing lah tentang isu hate, hari ini kita akan bincang tentang hate sahaja dan istiadah kita akan bawa pada tarikh seterusnya. Tapi sebelum tu, saya sesi soal jawab ni saya buat sambil pembentangan saya tak buat kat ujung. Sebabnya hate dan persoalannya ni dia biasanya kita akan settle terus apabila jumpa tajuk tu. Sebab kalau dah belakang dia dah jadi drag. Dia dah jadi macam orang kata
tinggal tajuk lah. Jadi pening pula nanti. Adik-adik nak faham lah. Okey, jadi kalau siapa nak tanya soalan boleh raise hand ataupun just tulis. Saya akan layan on the spot terus lah soalan-soalan yang dikemukakan. Boleh gitu Okey. Sambil tu saya buat share sekejap. Saya share slide saya. Saya rasa semua orang ada dapat saya punya slide ni. Okey. So hari ni minta maaf dia punya susunan tu terlari sikit. Sepatutnya saya kecilkan sikit font lah. Hari ni kita akan bincang tentang head dan persoalannya lah. Sekejap. Kat mana saya nak ngejah ni pula ni? Oh, saya kena begini. Kan nak gerakkan benda ni, tak jadi pula gerakkan ni. Pukul gerakkan di sini. Oh, dah gerak-gerak dah. Okey. Nampak kan saya punya slide tu? Okey, saya guna kaedah ni. Okey, pertamanya bila kita bincang tentang head, okey, terima kasih Imanina. Okey, pertamanya bila kita bincang tentang head ni sebenarnya kita kena tahu tajuk dia tu daripada tajuk mana. Iaitu tajuk berkaitan dengan bersuci. Jadi sebab tu kita kena tahu kenapa kita ni nak belajar sangat tentang head, nifas, istihadah dan lain-lain, sebab dia adalah satu proses untuk memastikan yang kita boleh beribadat dengan sempurna kepada Allah SWT. Yang kedua, apabila kita tidak suci, dia memberi kesan lah dari sudut sah, tak sah, dari sudut pembinaan jiwa kita dan lain-lain lah. Dan apabila kita menguruskan head dengan cara sempurna, dia bukan setakat memberi kesan kepada fizikal kita, tapi turut memberi kesan kepada pembinaan roh kita. Sebab orang Islam ni dia mesti bersih luaran dan bersih dalaman. So benda tu yang kita kena pegang. Maknanya sebagai seorang Islam kita ada penampilan fizikal dan penampilan dalaman. Dan dua-dua tu saling berkaitan di antara satu sama lain. Sebab itu kita tidak gunakan istilah bersih saja, tapi kita gunakan bersuci. Sebab bersuci ni mungkin najis nampak, mungkin najis tak nampak. Satu. Yang kedua, mungkin dia kekotoran pada setengah orang tapi mungkin bukan kekotoran pada setengah orang. Namun begitu, kekotoran ini sebenarnya dari sudut Islam dia dianggap sebagai kekotoran. Yang paling penting sekarang, kotor tu adalah pada pandangan syarak. Najis tu pada pandangan syarak. Dan cara nak bersihkannya bukan pakai logik tetapi cara nak bersihkannya mesti mengikut kaedah Allah SWT. Sebab tu dalam Quran Allah cerita detail bab bersuci. Dia ada setengah benda macam solat, Allah cerita detail dalam hadis. Tetapi kalau bab bersuci ni Allah cerita detail dalam ayat Al-Quran. Ni contohnya surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalam ni ada 3 perkara yang dinyatakan secara jelas. Pertama, sekiranya kita berhadas kecil maka hendaklah berwuduk. Jadi berwuduk ni iaitu kita pentingkan 4 anggota. Iaitu muka, tangan hingga ke siku, lepas tu menyapu kepala dan kaki sehingga ke buku lali. Ini dalam konteks hadas kecil lah. So kita kena kenal apa itu hadas kecil, hadas besar, barulah senang kita nak menangani dan macam mana kita nak bersuci lah. Dan yang kedua, kalau berjunub sini maknanya dalam hadas besar. Kalau dalam hadas besar tak cukup dengan bersihkan 4 anggota tersebut mengikut kaedah yang telah disusun oleh ulama-ulama berdasarkan mazhab. Tetapi hendaklah fattaharu iaitu mandi wajib. Dan mandi wajib ni dia ada kaedah-kaedah dia lah. Yang paling penting mandi wajib ni adalah niat dan meratakan air ke seluruh badan. Itu yang paling penting. Dan seterusnya, tapi kalau dalam keadaan kita ni bermasalah, contohnya seperti sakit, dalam musafir ataupun berjimat, tapi dalam keadaan tersebut kita tak ada air. So macam mana kita nak buat bila kita nak bersuci dan tak ada air? Maka hendaklah bertayamum sa'idan thayyibah dengan menggunakan debu yang bersih. Jadi maknanya sini cara Islam bersuci ni ada 2 kaedah lah. Pertama melalui air, yang kedua adalah melalui tayamum. Tayammamu sa'idan thayyibah, dan tayamum ni dia menggunakan debu tanah. Dan kalau tayamum ni pula Allah cerita pula dalam ni dia mementingkan 2 anggota sahaja, iaitu wajah dan tangan. Kenapa yang lain tu tak termasuk sekali Ustazah? Wallahu alam hikmah yang asal. Tetapi kalau kita tengok perbincangan-perbincangan, kemungkinan kalau kita nampak muka dan tangan inilah yang banyak terdedah kepada kekotoran, satu. Dan kalau misalnya kaki memang orang kata kalau dia tak pakai sipar ke pakai kasut ke, dia memang sudah terdedah kepada
debu tanah dan lain-lain lah. Jadi kalau kepala pun tidaklah orang kata apa ni, debu ni memang ada dekat kepala. So yang penting adalah dua anggota. Dan Allah menyebutkan di sini hikmah. Hikmah kenapa kita kena pentingkan bersuci ini, kerana pertama bukan Allah nak menyusahkan tapi memudahkan kita lah. Tu Allah sebut. Yang kedua kerana nak membersihkan, bersih lagi suci. Sebab kalau kita bersih pakai logik kita, dia tidak suci untuk beribadat. Tapi sekarang Allah guna kaedah ini untuk taharah. Taharah ni maknanya bersuci. Lepas tu yang kedua, Allah nak bagi kita ni menyempurnakan nikmatnya. Maknanya kalau kita bersih, itu tanda-tandanya kita menyempurnakan nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita bersihkan badan kita jadi kita lebih sihat, lebih segar dan lain-lain. Yang ketiga, supaya kita bersyukur. Sebab bila Allah bagi nikmat, kita kena jagalah nikmat Allah. Itu tanda-tanda orang yang bersyukur. Jadi dalam ni Allah ceritakan secara detail lah mengenai bersuci. Okey, kalau misalnya kita kata istinja. Istinja ni sebenarnya salah satu daripada bersuci juga. Istinja ni apabila melibatkan kita ni buang air kecil atau buang air besar tapi tak ada air. Takkan nak guna debu tanah? Ada berbeza. Yang ini kita pakai tiga benda, kita pakai batu ataupun daun ataupun tisu ataupun kertas. Macam kita sekarang kan pergi bilik air. Bilik air ni yang tidak ada air. Bilik air tapi tak ada air. Restroom kalau orang putih panggil kan. Sebab tu dia tak ada air. So bila tak ada air kita nak pakai apa? Kita bolehlah guna tisu. So tisu ni at least kalau ikut Syafi'i kat 3 lah. Tiga tisu atau 3 sudut sehingga bersih. Ustazah, tapi saya rasa tak selesa. Tak selesa tu cerita lain. Sekarang kita cerita dari sudut bersuci cara Islam. So kita kena faham situlah. So bab haid, nifas, istihadah ke apa ni dia datang daripada tajuk inilah. Okey, seterusnya manalah ni? Kenapa dia jadi macam ni? Sekejap Okey, cara bersuci saya dah cerita tadi. Untuk mandi wajib ni saya share sikit lah. Untuk mandi wajib kalau kita tengok okey, sekejap, macam mana saya? Oh ni dia ada sini lah rupanya. Allah. Mandi wajib ni dia punya kaedah dua saja, iaitu niat dan ratakan air ke seluruh tubuh. Niat ni bukan lafaz Niat ni maknanya terbit dalam hati keazaman untuk mandi wajib. Maknanya apabila kita pergi bilik air, kita tahu kita nak mandi wajib. Kita dah bersih daripada haid contohnya, maka kita mandi wajib. So tahu dah. Jadi kalau tak sebut betul-betul pun itu dah selesai dah. Tak perlu lafaz. Lafaz ni dia jatuh kepada sunat. Dan setengah mazhab dia kata makruh. So lafaz ni adalah macam setengah orang dia confuse. Saya mandi wajib tapi saya terlupa. Nak niat. Itu bukan terlupa nak niat. Itu terlupa lafaz. Saya sebutkan macam ni. Kalau dalam keadaan adik-adik ni tak bermasalah, okey. Tapi kalau orang yang ditimpa penyakit was-was ataupun orang yang ada obsessive compulsive disorder, so dia akan mengalami benda-benda yang saya cerita ni. So macam mana nak atasi OCD ni contohnya ataupun was-was ni? Maka caranya dengan ilmu. So kita tahu dia punya trik-trik tu. Maksudnya antara niat dengan lafaz tu berbeza. So kalau dapat niat, tak nak lafaz pun tak apa dah. So kita boleh lawan lah syaitan, gangguan syaitan tu melalui ilmu. Kalau adik-adik pula contohnya menjaga orang stroke. Kan sekarang muda-muda pun dah ada stroke. Lepas tu siapa yang kena COVID-19 pun kadang-kadang dia ada efek pada saraf dan otak, memori dan sebagainya. So kadang-kadang benda tu dia boleh efek lah dari sudut kita berfikir. Jadi saya sebut, jadi saya jelaskan benda ini supaya tak adalah kita ni nak mandi wajib sampai berjam-jam sebab kita tak yakin dengan diri sendiri. Sedangkan kita sebenarnya ada penyakit was-was ataupun OCD, obsessive compulsive disorder lah. Tu saya sebut ni bagi siapa yang ada ni. Kalau ada masalah just tanya je. Bila tanya nanti saya akan jawab on the spot lah. Okey. Seterusnya kita tengok. Dia ada banyak pembahagian najis, tapi saya jumpa yang ini yang saya rasa sesuai lah untuk saya share. Najis ni ada dua, aini dan hukumi. Aini ni zat, maknanya dia nampak. Ni yang kita belajar daripada kecil. Mukhafafah, mutawasitah, mughallazah. Ini yang kita belajar tadi, istinja tu termasuk dalam kategori ini. Cara nak buang najis tu untuk memudahkan kita nak bersuci. Itu cara kaedah dia lah, kita boleh istinja, salah satu caranya lah. Okey, seterusnya hukumi. Hukumi ni dia dari sudut hukum tu najis tapi kita tak nampak lah dia sebagai bernajis. Hadas kecil dan hadas besar.
Apa dia hadas kecil dan hadas besar? Pertama, junub, keluar mani, mati, haid, nifas, wiladah. Junub ni adalah apabila bertemu dua khitan. Bertemu dua khitan maknanya lelaki dan perempuan bertemu khitan dia lah. Tak semestinya masuk rapat. Bila rasa kita faham bila dia masuk rapat. Tak semestinya. Dia kalau masuk sikit, orang kata itu pun tak keluar mani ke tak selesai lagi pun tetap kena mandi wajib. Ni siapa yang dah kahwin mungkin dia kena faham lah perkara-perkara ini. Kalau ringan-ringan lain. Okey, keluar mani. Keluar mani ni ialah tak semestinya melalui kaedah berjunub. Contohnya na'udzubillah min zalik, ada yang suka beronani. Kan? Remaja-remaja. Sekarang tak terkira lah remaja lelaki ke remaja perempuan beronani. Sama ada gunakan tangan, gunakan benda dan lain-lain. Tapi keluar air mani. Macam mana nak cam keluar air mani ke tidak apabila ada orgasm. Orgasm ni maknanya kepuasan. Tapi kalau tak ada kepuasan itu mazi. So mazi ni bernajis, mani tidak bernajis. Tetapi mani dia kena mandi wajib. Mazi dia kena bersihkan dan dia dikira hadas kecil. Itu mazi. So mazi ni macam mana? Mazi ni ialah apabila awak ni rasa seronok. Macam setengah orang ringan-ringan. Tengok cerita, berfikir, bercakap dengan kawan-kawan. Bila bercakap tu awak pun rasa keluar basah dekat seluar. Kalau perempuan biasanya mazi. Lelaki biasanya mani. Sebab lelaki memang salah satu daripada kaedah dia, bukan salah satu kaedah untuk dia balik tu adalah keluar air mani. So dia biasanya lelaki ni dia macam kita juga. Kita tiap-tiap bulan keluar haid. Lelaki pun dia ada cycle dia akan keluar mani. Itu standard dia. Maknanya mungkin 3 minggu sekali, depends on pemakanan. Mungkin sebulan sekali dia akan keluar air mani. Itu standard lelaki. Once dia keluar air mani, dia tak stop dah lah sampailah dia tua. Itu memang adalah lelaki, sifat lelaki. Tapi wanita biasanya mazi. So faham sini saya sebut, mazi dengan mani cara dia berbeza. Yang ketiga mati, of course lah mati kena mandi semualah. Lepas tu haid, kita dah belajar haid ni, kita akan tengok secara detail hari ni. Nifas, wiladah. Nifas dengan wiladah ni berbeza. Nifas ni adalah darah yang mengiringi selepas kita lahir. Wiladah ni darah yang keluar semasa lahir ataupun proses kelahiran tu sendiri. Walaupun tanpa darah, dia tetap kena mandi wajib. Tu maksud dia. Okey, mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kaedah orang kata sunat lah. Sunatnya macam ni berdasarkan mandi wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Maimunah radhiyallahu anha berkata dia menuangkan air untuk Nabi SAW untuk mandi junub. Untuk mandi ni dia tak perlu banyak air. Saya pun dah cuba dah sebenarnya. Dia pakai 1 baldi, 2 baldi pun okey. Yang penting adalah niat dan rata. Dengar elok-elok lah. Sebab saya pernah bila nak mandi wajib dekat hotel tak ada air. So kita tadah dalam 2 timba saja. 2 cebok. Bukan 2 timba lah kita panggil 2 cebok tu. Bukan 2 baldi. Kalau 2 baldi tu banyak dah tu. Jatuh ke membazir pula. Ni 2 cebok je. 2 cebok sebab air tak ada. Tapi boleh mandi wajib, tak ada masalah. Yang penting kita pakai kaedah. Jadi kita boleh ada satu kaedah tu dia ambil wuduk dulu. Lepas ambil cuci farash dulu dan kemaluan. Lepas itu baru kita wuduk. Dan lepas wuduk barulah kita buat yang lain. Lepas tu ujung tu kalau misalnya kita tak sentuh dah kemaluan, kita bolehlah gunakan wuduk tu untuk solat dan ibadat yang lain. Tapi kalau misalnya kita mula-mula dah cuci farash, kita dah ambil wuduk, tapi kat tengah tu kita nak bersihkan lagi sekali. Itu of course lah membatalkan lah kita punya wuduk dan kita kena ambil wuduk sekali lagi. Ustazah, kalau kita tak sentuh nak ambil wuduk sekali lagi boleh tak? Boleh. Itu namanya tajdid wuduk, memperbaharui wuduk, tak ada masalah. Okey, ini dia punya kaedah. Boleh baca lah kaedah dia 3 kali. Tapi ada setengah orang dia terlampau 3 kali tu sampai ke, sebab apa 3 kali dalam mazhab Syafi'i? 3 kali ni maknanya jamak, iaitu banyak. So kalau banyak ni maknanya confirm lah rata. Sekali mungkin tak rata, 2 kali mungkin keliru lagi. Tapi kalau 3 tu dah lebih lah. Sebab tu kalau 4 dia dah jadi makruh. So awak ni janganlah sampai ke peringkat membazir air ataupun sampai melayan
was-was syaitan. Jangan. Nanti jadi bahaya. Saya cerita ni sebab mungkin dalam ni akan lalu nanti lepas berkahwin ke, dah beromo ke, dah setengah tu remaja dah alami dah benda-benda yang saya cerita. Sebab tu kena ada ilmu lah benda-benda gini lah. Okey, seterusnya kalau soalan just tanya nanti saya akan ni. Okey, seterusnya ni kaedah Aisyah. Okey. Head. Okey, sekarang kita masuk kepada head. Head ni dia adalah darah semula jadi yang keluar dari rahim wanita sihat. Itu head. Head ni maknanya dia adalah suatu proses. Kan awak tahu setiap bulan, setiap kita punya kitaran, wanita ni dia ada kitaran dia lah kalau wanita yang normal. Apabila start balik, jadinya kitaran kita adalah antara 21 hari hingga 35 hari. Kalau 21 hari maknanya dia punya tempoh suci tu adalah lebih pendek lah. Boleh pergi ke 10, 11, 12, 13, 14 hari. Tetapi kebiasaannya 15 hari ke atas adalah tempoh suci. Dan majoriti kitanya 28 hari ke atas lah kita punya kitaran. Tak ramai sebenarnya yang kitaran kita 21 hari, 22 hari, 23 hari tu tak ramai. Tapi kitaran cycle kita kebanyakannya kalau Malaysia ni 28 lah dan ke atas. So bagi siapa yang kitaran head 30 hari dan dia maintain je setiap bulan kitaran dia 30 hari, ada orang macam ni. So dia akan datang tu maybe dia punya tarikh tu tepat-tepat lah ataupun kalau pindah pun sikit-sikit je. Tapi dia akan datang tepat sebab dia punya cycle adalah sama dengan cycle 30 hari sebulan yang kita duk lalu sebulan-bulan tu. Nampak tak? Tapi kalau 28 mungkin dia lari sikit lah sebab 28 ni tak cukup 30 hari. So mungkin dia akan berenjak-renjak 1-2 hari. Kalau yang jenis 35 hari pula dia punya kitaran lebih panjang. So lebih daripada 30 hari. So mungkin dia akan berenjak banyak hari lah. Tu standard dia. Bagi orang yang kitaran 21 hari, mungkin dia akan datang 2 kali sebulan. Awal dan akhir. Tu standard dia lah. So, kita kena tahu ini adalah normal. So, macam mana proses head ni berlaku? Proses head ni apabila kita ni, rahim wanita kita sihat, balik dan dah masuk tempoh dia. Seorang wanita dia akan bertelur. Saya gunakan bahasa bertelur iaitu mengeluarkan ovum dan ovum tu akan masuk ke uterus kita daripada tube fallopian tu dan bersedia untuk disenyawakan. Bila dia bersedia tu kita punya dinding kita tu dah jadi tebal dengan selaput tu kan, darah-darah tu lah. Dan apabila tidak ada sperma yang disenyawakan, yang bersenyawa, maka dia akan runtuhlah menjadi darah haid. Cuma ada keadaan tertentu di mana darah haid tu dia akan mengalir elok, tapi ada juga keadaan di mana kadang-kadang darah haid kita ni tak tos, maknanya dia keluar tersekat-sekat. Itu standard. Kadang-kadang faktor hormon, faktor stres dan hormon ni dia berkait rapat lah, haid ni dia berkait rapat dengan hormon dan kita ni adalah biasa boleh berubah hormon-hormon kita ni dari semasa ke semasa. Adakah kita akan berubah cycle kita Ustazah ataupun maintain je sampai tua? Adakah normal berubah? Ya, berubah hormon tu kitaran ni adalah biasa. Mungkin masa muda kita datang biasa 7 hari and then masa berumur sikit 10 hari. Lepas tu masa lagi tua dan nak menopause mungkin lagi pendek. Itu standard dia. Dia boleh berubah-ubah, dia tak semestinya maintain. Kalau berubah-ubah tu normal Ustazah. Biasa je berubah ni. Kecuali awak ada faktor-faktor yang tak sihat lah. Tu maknanya. Dari istilah perubatan awak boleh tengok lah. Dia berkait rapat dengan perubahan normal daripada keseimbangan hormon tubuh dan lazimnya didahului pengovulan. Ovulasi lah saya sebut tadi. Okey, sangat penting 2 perkara. Pertama, kenal zat haid. Yang kedua, kira hari haid. Okey, zat haid ni saya cerita. Warna-warna dia ni biasanya warna yang berusulkan darah lah. Kalau kita belajar fiqh ni dia ada sebut warna darah kuat, darah sederhana, darah lemah. Tapi basically kalau darah tu dia darah lah. Tu maksudnya. So darah haid ni kita kena beza. Kena tahu beza. Macam mana nak bezakan? Pertama awak kena tahulah kitaran awak berapa. So kena buatlah catatan. So at least 3 bulan. So 3 bulan awak dah tahu dah cycle awak. Kalau awak tak nak catat setiap bulan pun tak apa. Tapi dia biasanya 3 bulan ke atas awak dah faham dah perjalanan haid awak lah. Kan saya sebut kalau Syafi'i 3 bulan ke atas tu adalah jamak. Banyak. So biasanya dia dah jadi rutin kat situ. Okey, pertama kena tahulah warna darah awak dan cara keluar.
Kitaran, tadi saya kata tadi kitaran. Yang kedua warna darah dan cara keluar. Kat tengah macam mana, kat awal macam mana, kat ujung macam mana. So kena kenal. Setiap orang tak sama dan dia boleh berubah-ubah cara keluar tersebut lah. Okey, dan darah ni biasanya dia at average 80 ml sekali keluar head. Dia bukan satu hari tu keluar 80 ml terus. Itu kita jadi boleh menyebabkan bahaya pula. Dia maknanya at average biasanya selaput darah tu turun semua at 80 ml. So awak boleh check lah. Kadang-kadang banyak mana darah awak keluar tu dalam tempoh 7 hari ke 8 hari. So kadang-kadang bila dia keluar lebih, itu kemungkinan istihadah ataupun head awak ni mungkin ada berlaku perubahan apa-apa. Nampak tak? Sebab tu awak kena tengok at average. Ataupun 80 ml macam ni. Tapi dia keluar pada bulan tu sikit main-main. Dan maknanya awak tahu yang keluar lagi tu masih lagi darah haid berdasarkan awak duk tengok seumur ni awak punya darah haid. Jadi itu kemungkinan haid masih ada lagi dan tempoh maksimum dia adalah 15 hari. So sekarang kena tahulah keadaan tersebut. Dan yang ketiga juga awak kena faham juga bahawasanya badan awak ni ada perubahan bila datang haid. Macam saya akan perasan bila berlaku pengovulasian tu lah. Bila dia berlaku orang kata bertelur, biasanya kita akan rasa senak dekat kita punya rahim tu. Kadang rasa senak dekat pinggang ke, kan. Senak tu maknanya bila awak duduk, awak bangun, awak duduk segera awak bangun naik cepat-cepat. Biasa dia akan rasa senak. Itu tengah bertelur. Dan kalau saya kulit wajah juga saya boleh cam. Kalau dalam proses ovulasi tu biasanya kulit wajah tu dia akan break out. Kalau saya punya break out lah. Dia break out, keluar kecil-kecil lah. Macam-macam lah. Pening kita kadang-kadang urus. Kadang-kadang break out dia teruk. Tetapi macam saya bila dia nak datang haid tu dia semakin licin. Dan biasanya bila haid tu dia dah jadi cerah. Dan break out tu dah mengecut dan kadang-kadang 1 hari 2 hari dalam tempoh haid tu muka dah jadi cantik. Tu saya punya style. So saya dah boleh cam dah situ. So setiap orang ni sebenarnya dia ada perubahan-perubahan. Awak boleh cam lah. Kadang-kadang ada perubahan emosi. So benda-benda tu tahu kena faham lah. Jadi tak adalah awak pening nak tanya saya. Saya pun kadang takkan nak tengok haid awak. So awak sendirilah kena pandai berijtihad dengan haid awak lah. Okey, dan kiraan hari haid. Adat Adat ni gini, ada 2 adat. Pertama awak kena tahu adat kebiasaan awak. Yang kedua, kalau awak tak tahu adat kebiasaan awak, barulah awak refer kepada adat majoriti yang dilalui oleh wanita. Okey, kebiasaannya seorang wanita ni dia keluar haid macam mana? Kalau ikut Syafi'i 1 hari 1 malam lah. Paling minimum. At average 7 atau 6, 7, 8 hari. Paling banyak 15 hari, 15 malam. Selebih daripada itu dikira sebagai istihadah lah. Walaupun ada ulama kata tidak ada had bagi darah haid. Ada ulama bagi macam tu. Tapi kita ambil yang majoriti dan pandangan yang jumhur lah. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan kepada kita lah. Dan mereka akan bertanya tentang haid. Katakanlah kepada wanita-wanita ni bahawa haid ni memang menyakitkan. Maknanya bila keluar haid, dia ada bau dia. Awak kena cam lah. Ada rasa dia, ada kesakitan dia. Kalau macam saya, masa umur awak dulu, remaja, saya tak rasa segugut. Dan saya segugut semakin kuat bila 40 lebih ke atas, dia macam segugut lagi kuat. Okey. Dan ketika ini dia kata fa'tazilun nisa, asingkanlah wanita yang datang haid. Bukan asing tu maknanya letak dekat rumah berasingan, tak boleh masak sebab bernajis. Saya ingatkan benda ni dia dah jadi mitos dan ramai orang dah faham. Tapi bila saya buka Q&A, saya setiap hari Isnin dekat IG story saya buka Q&A. Awak ada apa-apa soalan pergi je dekat saya punya IG story, Ustazah Asma Hussein. So kat situ macam-macam soalan boleh tanya. So saya akan jawab dekat IG story every Monday sahaja. Okey, jadi ada yang tanya saya, Ustazah betul ke kalau datang haid ni tak boleh masak sebab bernajis? Lepas tu Ustazah, kalau orang yang istihadah ni kalau dia sentuh saf dalam jemaah, maka saf tu tak sah.
Saya kata kok mana pula hukum ni, tapi memang ada orang percaya begini dan mungkin kadang-kadang banyak-banyak benda kita belajar kita jadi pening. Akhir sekali hukum pun jadi pening juga. Jadi saya jelaskan di sini. I'tizal an-nisa sini mengasingkan wanita sini maknanya tak boleh berjima. Tapi kalau bagi suami isteri dia ringan-ringan semua tak ada masalah. Dia nak bercium, nak ringan-ringan selagi tutuplah tempat alat sulit tu supaya jangan masuk apa-apa. Tu boleh. Nanti awak bersuami isteri nanti awak fahamlah keadaan yang saya sebutkan ni. Okey, seterusnya warna dan kekuatan darah. Cuba tengok Kalau ikut Islam ni, kalau ikut perubatan dia tak adalah bincang macam ni secara detail Tapi kita sebab kita nak bezakan antara darah-darah, so dia memang ada dalam hadis. Maknanya dia kata okey kalau darah merah pekat itu darah darah merah kehitaman, damun aswad tu itu adalah darah haid. Selain daripada itu adalah istiadah, adalah macam-macam hadis lah. Tapi basically kalau awak tengok dalam fiqh tu dia bahagi-bahagikan lah. Dia ada merah pekat, merah muda, kuning. So awak tengok warna daripada merah hitam sampai merah sampai kekuningan sampailah kepada keruh. Keruh ni kita panggil kudroh dengan sufrah lah. Okey, so warna tu ikut kekuatan darah. Tapi saya sendiri, saya tak berapa pakai sangat yang ni. Saya lebih kepada tamyiz, mengenal darah haid dan juga saya lebih kepada melihat kepada kitaran haid saya sendiri dan simptom-simptom yang saya cerita tadi itulah. Tu. Okey, kudrah dan sufrah nanti saya sentuh. Ni dia sebut tadi darah haid mengikut kekuatan warna darah ni ikut mazhab Syafi'i lah. Hitam tu maknanya bukan warna hitam tu. Darah tu dia warna kehitaman dan kadang-kadang ada lendir-lendir ketul-ketul tu kan. Macam bertali warna-warna merah hitam. Okey, warna merah biasa tu kuat, warna merah biasa tu sederhana, merah kekuningan tu. Maknanya dia semakin cair lah. Tu maksud dia. Okey, warna darah haid ni tak semestinya satu color. Dia ada macam-macam color lah. Okey, bagaimana mengira haid saya dah sebut tadi. Kalau ikut Syafi'i tu, dia kata minima tempoh haid adalah sehari semalam. Maksima dia adalah 15 hari. Okey, darah yang keluar 15 hari ke atas dikira sebagai istiadah. Kiraan sebenar bermula dari hari keluarnya haid. Jangan pula orang rasa macam saya datang dah haid Ustazah tapi dekat dalam dia tak keluar. Jangan kira lagi. Nahnu nahkum bizawahir. Kita berhukum dengan benda yang nampak. So bila darah haid keluar ataupun kudrah dan sufrah yang dah bercampur dengan haid, yang bercampur dengan lendiran darah merah, itu baru bermula haid. Jangan pula tunggu dah lendir. Dia dalam tempoh dia. Tapi dia keluar lendir kemerahan tu kan. Lendir kekuningan merah tu yang macam darah tu. Tapi dia tak mengalir lagi darah betul. Itu pun dah bermula dah haid. So kira daripada bermula haid. Kebiasaan wanita datang haid ialah 5, 6 atau 7. Atau setengah orang memang dia datang banyak. 10 hari lah dan sebagainya dalam kitaran cycle dia. Okey, kena ingat dia ada waktu suci. Waktu suci ni maknanya antara darah tu. Macam darah pertama dengan darah kedua kat tengah tu waktu suci kan. So saya sebutkan tadi, dia depends on awak punya cycle lah. Cycle awak, kalau awak ni cycle 21 hari, 22 hari. So maksudnya 10 hari, 11 hari, 12 hari awak akan datang dah darah haid kedua. So kalau ini adalah normal bagi awak, so kat tengah tu suci, so yang darah yang kedua tu adalah darah haid lah. Sebab awak punya kitaran haid awak lebih pendek daripada yang 28 atau 30 hari. So bolehlah kalau awak ni jenis bersih 10 hari, 11 hari, 12 hari boleh. Tapi awak kena tengoklah kalau misalnya tiba-tiba sebelum ni awak mesti 15 hari ke atas baru datang haid kedua. Tiba-tiba bulan tu datang 10 hari je datang haid kedua. Yang ni kena check. Biasanya istiadah ataupun ada perubahan hormon. Kan? Jadi kena check lah. Tapi kalau orang yang kitaran pendek ni biasanya dia memang 3 bulan ke atas memang macam tu je. Daripada remaja sampai sekarang maknanya dah berbulan-bulan bertahun-tahun macam tu lah. 11-12 hari akan datang haid.
11-12 hari akan datang haid. Maknanya kitaran dia adalah normal, maknanya datang dalam bentuk yang suci pendek lah. Okey. Kalau misalnya ikut mazhab Syafi'i, kalau awak ni contohnya kitaran haid awak biasanya datang haid 7 atau 8 hari. Tapi bulan tu awak datang 2 hari, lepas tu dia bersih. Lepas tu datang lagi 3 hari. Kan awak biasa 8 hari, tapi biasa awak datang direct. Ini dia berhenti-henti. So kalau berhenti-henti, contohnya datang 2 hari, bersih 2 hari, lepas tu datang lagi. Sebab dia nak cukupkan 8 hari tu kan, at average kan 80 ml. So kat tengah-tengah tu nak kira bersih ke nak kira haid Ustazah? Ikut Syafi'i kat tengah-tengah itu adalah haid. Nampak tak? So ada dua keadaan lah yang saya ceritakan sekarang kepada awak. Satunya fatrah naqah, iaitu tempoh suci antara dua haid yang normal, yang berdasarkan kitaran kita yang berlaku ovulasi semua tu. Ada juga fatrah naqah, tempoh bersih daripada darah tu antara dua haid, antara dua darah, tapi dalam kitaran kita. Yang ni dia dikira sebagai haid kalau ikut Syafi'i. Okey, nampak dah ni kalau nak tengok rujukan, tengok ni saya pilih artikel yang awak mudah faham dan awak mudah baca. Kalau nak bagi kitab tu boleh, tapi sama juga awak tak baca juga. Okey, yang seterusnya antara tamyiz dan adat mana diutamakan? Okey, tamyiz saya dah sebut tadi, mengenal haid awak sendiri. Adat ni adalah ikut majoriti wanita ataupun yang ditetapkan oleh majoriti tadi berdasarkan mazhab Syafi'i tadi lah 15 hari macam tu kan. So awak nak utamakan yang mana? Ni berbeza-beza pandangan mengikut mazhab, tetapi kebanyakan mazhab mengatakan tamyiz itu lebih bagus lah. Lebih aula. So awak kena kenal lah ya, sebab bila awak kenal, awak lagi yakin lah itu darah haid ke tak darah haid. Sebab awak dah kenal, saya dah cerita dah formula-formula tadi. So bila saya dah cerita dah formula-formula tadi, lebih mudah lah awak nak kenal darah haid awak ataupun tidak. Okey, kudrah dan sufrah. Kudrah dan sufrah ni adalah, kudrah ni warna keruh. Warna coklat-coklat tu kan. Nanti saya tunjuk gambar sekejap lagi. Sufrah ni pula warna kekuning-kuningan. Okey, ada beberapa pandangan berkaitan dengan kudrah dan sufrah. Tapi saya ceritakan penyelarasan antara pandangan berdasarkan situasi. Ini semua ada hadis, tiga-tiga pandangan tu lah. Ada pandangan yang mengatakan kudrah dan sufrah ni adalah sebahagian daripada haid. Ada yang mengatakan kudrah dan sufrah ini bukan dari haid. Berdasarkan hadis juga ni, dua-dua ni ada haid. Tetapi pandangan yang lebih sesuai lah kita kata, jumhurnya adalah dia tengok pada keadaan. Kalau kudrah dan sufrah ni bersambung dengan kita punya kitaran haid, maka dia haid. Tapi kalau dia tak bersambung, dia keluar tu di luar daripada kita punya kitaran haid, maka itu sebenarnya bukan haid. Maknanya ginilah, adalah biasa bagi awak dekat awal haid dan hujung haid akan keluar kudrah dan sufrah. Biasa. Bagi setengah orang dia tak keluar tau. Tapi banyak orang juga dia akan keluar macam lendir-lendir tu kan. Tapi kalau lendir tu putih, kuning tu betul-betul kuning, dan dia tidak bercampur dengan unsur-unsur darah, maka dia masih bersih. Tapi once dah ada campur dengan darah setitik ke apa ke, macam lendir darah sikit ke, dia macam berlendir gitu kan, sikit ke, maka itu sudah bermula haid kalau duduk dalam kitaran haid awak. Kecuali dia keluar di luar haid, itu kita namakan keputihan. Kan? So keputihan ni dia ada banyak sebab dan banyak punca lah. Biasanya mungkin awak letih, awak ada perubahan hormon dan macam-macam sebab lah. Ada setengah orang sebab infeksi, ada pertumbuhan bakteria, boleh berlaku juga keputihan. Okey, sekarang saya ceritakan kepada awak lah. Keputihan ni kalau dia keluar ketika selepas kita ambil wuduk, maka dia termasuk dalam kategori keluar sesuatu daripada kubur dan dubul.
Betul tak? So bila keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, ia membatalkan wudu. So kalau keluar keputihan, awak nak solat dan dia keluar tu pula selepas kita berwuduk, maka wuduknya batal. Kecuali, nanti saya bagi awak tanya. Nanti saya jawab bila awak tanya nanti. Saya bagi kaedah je dulu. Ya. Nanti tak ada soalan pula nak tanya. Kan? Okey, so itu keadaannya. Tetapi kalaulah dia bersambung dengan haid, maka dia adalah haid dengan syarat tadi itulah, ada unsur-unsur darah tadi. Okey. Kalau dekat hujung haid tu, dia keluar darah-darah campur-campur dengan putih ke ataupun kekuningan. Tapi lepas tu dah tinggal putih dengan kuning betul. Tak ada dah campur-campur lendir darah tu, maka itu sudah bersih. Jangan ditunggu-tunggu lagi lah. Dah boleh mandi wajib. Okey, ini saya bagi juga rujukan blogspot ni. Bukan saya nak ambil rujukan ni yang orang kata secondary. Tetapi saya cari rujukan ni yang mudah awak faham. Kalau saya bagi artikel ke kitab, awak tak boleh nak baca juga. So saya bagi yang mudah awak nak faham untuk pedoman awak. So saya carilah mana artikel yang agak okey, yang menepati penulisan kitab-kitab. So saya letak sini supaya awak nak mudah rujuk lain kali. Sebab awak semua ni bukan semuanya bidang agama juga kan. Walaupun bidang agama bukan bidang fiqah juga setengah tu. Bidang tu berbeza-beza. So kalau dah bidang usuluddin, payah juga nak faham. Kan. Okey, perkara harus ketika datang haid. Jangan ingat bila awak datang haid tu cuti. Enjoy kan. Semua benda tak buat. Lepas tu tengok Korea 3 hari 3 malam tak tidur sebab datang haid. Bukan macam tu. Semua benda boleh buat. Kecuali beberapa perkara saja. Berzikir, beristighfar, mendengar Quran, menghadiri kuliah, sedekah, berjuang, belajar, baca buku, buat assignment, semua boleh buat. Semua tu dapat pahala. Menolong ibu dan bapa pun boleh buat ketika haid. Tapi pasal apa yang ketika haid ni kita rasa enjoy sangat ni? Sebenarnya dia berkait dengan solat, puasa. Betul tak? Itu je. Tapi kalau istihadah, dia tetap boleh melakukan ibadat seperti biasa. So istihadah kita simpan pada kuliah akan datang lah. Okey, ni saya dah cerita kepada awak. Ni lah organ kita lah. So kena faham lah, ada tube fallopian semua. Mungkin dalam ni ada bidang perubatan ya. So dia faham lah. So kena faham reproduksi, organ reproduksi wanita. Dan sangat penting awak ni menjaga kebersihan alat sulit. Itu penting. Macam saya ada share dekat saya punya page TikTok baru ni. Saya pergi dekat dekat pusat peranginan dekat Port Dickson. Saya masuk dekat Tandas Awang. Boleh budak-budak, bukan budak-budak, saya rasa orang dewasa lepas mandi tu. Dia sumbat dia punya pad tu dalam tempat yang paip-paip. Dia sumbat-sumbat macam tu je, berdarah-darah. Bukan seorang, 2-3 orang pula tu. Takkan seorang pakai sampai 2-3-4 pad. Hanya setiap orang tu tak ada inisiatif nak ambil. Allahu Akbar. Dia sebenarnya kena jaga ni benda-benda yang berkaitan dengan alat sulit. Pemakaian suar dalam awak kena jaga. Kan? Maknanya kena pakai tu janganlah berhari-hari. Hari ni awak pakai sebelah sini, esok cari-cari semua tak basuh baju, semua dalam raga. Sibuk sangat kan buat assignment, sampai benda basic tak sempat nak buat. So pakai suar dalam sama pun terbalikkan. Jangan saya tak tahu, tu standard je tu. So kena jagalah benda-benda macam tu sebab boleh jadi jangkitan bakteria, bahaya dan lain-lain kan. Okey. Seterusnya ada juga yang suka tahan kencing, tak nak keluar, malas kan. Susah nak buka suar ke apa. Jangan, itu pun boleh menyebabkan jangkitan. Kadang-kadang jangkitan tu dia boleh menyebabkan darah. Kan. Jadi benda-benda macam ni lah kita kena beringat. Okey, penggunaan pad juga kena tahulah. Kalau pad tu dia ada lah, dia punya tempoh hayat dia. Macam saya pakai close pad lah most of the time. Kena rajin basuh lah close pad. Tapi saya lebih selesa pakai close pad. Kecuali kalau travel teruk sangat, tak sempat nak basuh, barulah saya pakai yang macam awak duk guna tu lah. So kena tahulah, jangan pakai pagi sampai petang. Dia 2 jam je. Itu yang menyebabkan bermasalah nanti awak punya organ reproduksi. Dan pemakanan juga sangat kena jaga sebab dia berkait rapat juga nanti awak punya kitaran haid semua. Sebab tu orang diet biasanya haid dia akan affected. Orang diet
Ataupun orang tension makan terkejut. Ada orang tension makan je tak berhenti. So lama-lama tak perasan badan dia naik tau. Macam awak duduk dekat universiti makan, sedap makan orang kata. Kawan ajak pergi makan. Kat rumah pun masih ibu pun masak, makan-makan jadi terkejut. Itu pun boleh mengubah kita rahit lah. So makanan ni sangat penting lah awak jaga daripada awal. Ada orang kata tak apa minum air sejuk ke apa semua. Tapi bagi saya jagalah semua benda tu. Sebab dia akan efek awak punya kitaran normal dan sebagainya. Makan ubat-ubatan, steroid, semua boleh efek lah awak punya kitaran head. Kan? So sekarang saya nak sebutkan kepada awak cara head keluar. Cara awak perhati head awak tu pun macam mana cara dia keluar, cara dia bertindak balas dan respon terhadap badan awak. Itu pun boleh jadi indikator lah kepada tahap kesihatan awak. So sebab tu kita sangat prihatin lah. Bila sebut saja pengurusan head, dia akan berkaitan dengan pengurusan alat sulit, dia berkaitan dengan bersuci dan untuk wanita dia berkaitan dengan tahap kesihatan. So sangat penting jangan ingat saya bercakap ni bab kebersihan dan bersuci saja tapi dia berkait rapat juga dengan kebersihan alat sulit dan penyakit-penyakit lain. So kena faham lah. Sebab tu dia tulis sini kalau normalnya ialah anticoagulant yang mengelak darah head daripada tergumpal tu dia akan ada. Sebab tu darah head ni dia cair. Dia tak beku. Kalau awak tengok. Kalau darah head ni kalau buka awak punya pad dia kan masih lagi kalau dia berlendir tu dia bergerak-gerak lagi kan. Kalau buat je kalau dia banyak dia bergerak-gerak. Lepas tu dia macam mengalir lagi. Tapi kalau darah biasa, kalau awak perasan darah biasa kan. Darah biasa dia keluar je contohnya dekat sini awak luka sikit. Dia keluar sikit dia akan beku. Tapi kalau darah head kan dia lambat sikit. Tapi kalau awak dapati gumpalan head awak dia macam berlendir-lendir banyak sangat, berbau busuk, ini tolong pergi cek, takut ada apa-apa. Dan kalau tengok kepada keadaan ni, kalaulah dia punya lendir-lendir gumpal terlebih daripada 1/4, awak kena cek lah. Kalau doktor kata okey. Kalau doktor kata tak okey, so tolonglah buat rawatan. Tu maksud dia. Semua benda ni ada kaitan lah awak pengurusan untuk bersuci nanti. Punca utama boleh berlaku perubahan pada head awak. Sama ada pembekuan yang abnormal ataupun kepekatan darah head. Kadang-kadang datang sikit, kadang datang banyak. Tak cukup 80 ml, kadang-kadang keluar tu tak tos, tak sejat. Ataupun berlaku perubahan warna mungkin disebabkan oleh faktor-faktor berikutlah. Pertama, keguguran. So bagi siapa yang berkahwin, dia mungkin berlaku keguguran lah. Maknanya dia nak lekat baby tapi baby tu tak jadi so dia keluar. Sebab kalau peringkat awal 120 hari ke bawah tu dia sekadar besar, orang panggil apa, besar biji strawberry, biji kacang, so dia keluar. Itu dia boleh keluar lebih banyak sikit daripada head biasa. Tapi dia masih lagi kita kira dalam kategori head kalau 120 hari ke bawah. Kalau 120 hari ke atas ataupun ada sifat dah, berbentuk sifat dah baby, itu kita kira sebagai nifas. So kena tahu benda-benda macam ni lah. So biasanya kalau keguguran dia keluar banyak sikit daripada head biasa kan, at average 80 ml. So kalau keluar lebih biasa kadang-kadang sebab keguguran. Ni kalau isteri-isteri biasa dia dah tahulah. Fibroid, so tolong cek fibroid. Ada orang dia gini, setiap daripada kita ni ada fibroid cuma aktif ke tidak je, bahaya ataupun tidak. Ada orang fibroid dia aktif ketika mengandung. Ada orang fibroid dia adalah fibroid yang biasa. Tapi kalau fibroid yang aktif dan membahayakan, dia boleh jadi bleeding lah. So di sinilah kita nak bezakan antara head dan daripada punca fibroid lah. Lepas tu perubahan hormon. Ni mungkin awak lah akan alami banyak perubahan hormon. Macam mana boleh berlaku perubahan hormon? Satu mungkin nak menopause. Bila nak menopause dia datang sikit lah. Kadang dia datang banyak tak berhenti-henti. Kadang datang sikit dah macam-macam lah. Main-main lah, pening kepala nak uruskan head kita. Kita pula nak beribadat. Lepas tu ni saya sebut perubahan badan yang drastik. Cepat gemuk. Makan tak berhenti, tension. Nak PSO kan, makan tengok dah 1 semester di universiti. Dah naik berkilo-kilo. Terkejut juga awak punya hair. Ataupun awak diet. Satu saya akan tanya awak ada diet ke, awak dah makan ubat ke, awak ada ni ke. So dia akan efek awak punya darah haid juga. Efek sampingan macam awak makan ubat, steroid bagi orang yang sakit lah. Kadang-kadang ada juga steroid awak ambil macam ubat ni tahu, awak tak perasan dia ada steroid. Awak ambil ubat yang macam-macam kan sekarang jual kat kedai tu. Ubat wanita lah, ubat kuat lah, ubat apalah, ubat nak suruh sihat lah, belajar cepat lah, apalah. Tengok dia ada masuk steroid So steroid ni
Saya tak pasti tapi mengikut pengalaman lah saya bercakap dengan doktor, kalau misalnya awak kembang, steroid ni dia boleh menyebabkan kembang besar gemuk lah. So bila gemuk tapi awak tekan macam ni, dia macam orang kata apa, kalau kata nyunyuk, dia macam jatuh ke dalam tu, dia itu biasanya kena check lah takut awak makan ubat tu ada steroid Sebab kadang awak bukan check KKM ke apa kan, kadang KKM tipu ke, awak kena tolong check lah. Dia kata ubat nenas ni bagus apa, tak tengok ada steroid. So kena check Dan dia boleh efek awak punya kita rahim tau. Uterus besar ni adalah uterus yang kembang. Untuk budak-budak pun ada kembang orang kata kembar rahim. Rahim kembar. Macam kadang-kadang awak rasa sakit awak rasa macam sakit sebelah kanan, sakit sebelah kiri. Kadang-kadang awak punya rahim ni dia bergerak. So kena betulkan balik lah. Betul biar dia duduk dalam sarang dia. Ada setengah orang awak buat apa pun dia tak gerak. Ada setengah orang dia cepat gerak. Dia jenis-jenis orang lah kan. Lepas tu dia kembang. Bila kembang ni dia banyak benda lah yang disebabkan dia. Kadang pemakanan. Lepas tu kalau orang yang macam pantang tu kan. Macam orang dah lepas bersalin tu. Dia memang kembang uterus kita ni. Dan dia nak menguncup balik. Dia ambil masa paling awal pun 20 hari lah untuk kuncup. Sebab itu kita berpantang tu kita jaga walaupun setengah orang kata apa Ustazah, doktor kata makan betul. Tapi kalau cek doktor pakar sendiri dia akan pantang. Awak jangan tanya doktor biasa, pergi doktor pakar ONG. Doktor pakar ONG pun dia akan pantang. Kan sebab dia perubatan Melayu, perubatan yang ada sekarang, dia ada banyak-banyak jenis perubatan. Kita boleh selaraskan lah mengikut apa yang kita belajar dari sudut sains lah. So kalau ada remaja ni suka kembang ni, tolong check lah. Kadang-kadang pemakanan ke apa ke dan dia boleh efek juga sebenarnya. Awak kena check balik. Pasal apa ni suka bengkak ni, bengkak rahim ni. Sakit kan. Macam awak kadang macam jalan sakit ibu sakit. Ginguk-nguruk. Dia pun kata Allah kembang dia kata ni. Makan apa dia tanya. Macam tu lah. Okey, obstruksi atau penyumbatan darah menstruasi. Sebab tu dia mengalir tak elok, dia tak tos. Ataupun adenomyosis atau endometriosis. Di mana jaringan darah ni berlaku di luar rahim ataupun dalam otot. Kita punya lapisan darah ni kan ada 3 lapis tu. Dia darah tu kat tengah tau. Kat dalam otot-otot. Bukan dekat dalam kita punya uterus. Kan kita ada uterus ni. Awak kena tahu ni sebab takut berlaku lah. Macam kalau tengok awak punya uterus ni, kat tengah tu body of uterus. Apa rasa nak tu Okey, lepas tu ada endometrium tu. Lepas tu myometrium tu. Okey. Yang tu kadang-kadang dia membentuk jaringan darah tu dekat kawasan tu. Kawasan yang warna putih-putih sikit. Bukan dekat body of uterus. So itulah yang kadang-kadang jadi bermasalah. Saya memang ada kawan-kawan dan juga anak-anak murid yang mengalami masalah endometriosis dengan adenomyosis. Memang dia kena dapatkan rawatan. Jangan biarkanlah, kadang-kadang boleh sembuh, kadang-kadang dia macam tu lah sampai ke tua. Tapi bila ada penyakit ni dia susah sikit lah nak mengandung. Tu kena faham saya cerita ni. Okey, apa yang dimaksudkan gangguan haid? Dan ni bila awak belajar ni awak boleh tahulah itu haid ke, itu istiadah ke. Okey, pendarahan lebih daripada normal. Contoh biasa datang 8 hari, so lebih daripada 8 hari tu basically biasanya lah istiadah, tetapi dia mungkin juga bukan istiadah. Macam saya cerita tadi. Lepas tu pendarahan lebih pendek, kitaran kurang 21 hari. Sepatutnya suci tu 10 hari ke atas. Tapi awak ni 3-4 hari datang balik, 3-4 hari datang balik. Tu tolong check lah, itu gangguan. Maknanya kelainan lah. Lepas tu tidak ada haid. Ada orang tak ada haid. Ada orang mula-mula dapat haid, kemudian tak dapat haid. Lepas tu bukan darah haid, seperti keradangan ni penyakit Macam ada fibroid, awak ada cyst, awak ada kanser dan sebagainya lah. So benda-benda ni awak kena check. Okay, so secara kesimpulannya awak kena belajar mengurus haid lah macam saya sebut tadi. Kira dan kenali haid sendiri. Sangat penting awak kena kira. Kena faham awak punya kitaran. Perubahan badan awak buat catatan lah sikit. Okay.
Kena kenal dan cam zat hit. Bukan setakat zat hit tadi saya sebut. Perubahan badan awak, faktor-faktor yang lain. Kitaran darah hit boleh berubah secara normal disebabkan faktor perubahan hormon, pemakanan, stres dan lain-lain. Saya sebut tadi tu kan. Okey, lepas tu kalau misalnya dalam keadaan tertentu, awak boleh dah merujuk kepada formula majority wanita. So sangat penting bila belajar tentang hit, awak kena belajar mengurus sebelum hit. Maknanya awak kena jagalah pemakanan semua, jagalah aktiviti, dan awak bila awak nak angkat berat ke apa, kan orang dah ajar dah poster-poster semua tu. Macam saya dulu lasak, kalau jatuh motor tu biasa je saya. Jatuh motor tu sentiasa. Jatuh motor tapi bila nak ngandung ke apa memang sakit lah. Dia jadi masalah sikit bila kita nak beranak lah. Okey, semasa haid dia ada urusan dia. Bukan setakat awak urus awak punya haid, kenali haid, tapi tolonglah urus pad-pad awak tu dengan bagus. Kebersihan alat sulit, benda tu sangat penting dan efek jangka masa panjang. Selepas haid, kena tahu juga. Kalau kita tidak datang haid 1 bulan tu tidak normal ke Ustazah? Tunggu dulu nak Azura. Tapi kalau dia dah tak datang lagi 2-3 bulan lagi tak datang lagi, tolong pergi jumpa doktor. Kita tengok apakah yang berlaku. Kalau dia dah stop pengovulasian, dah stop bertelur, doktor akan cek sebab apa awak stop bertelur. Adakah telur termelar? Orang Kelantan kata telur termelar ni maknanya telur apa ya? Telur tak jadilah kan. Ataupun tak bertelur. Kena cek. Ada orang Allah bagi mula-mula bertelur, lepas tu tak bertelur. Macam mana? Tapi kadang-kadang ada berlaku sesuatu. Kalau dia tak datang lagi, awak pergi cek. Okey, jadi pengurusan selepas haid pun penting Okey, dan okey, entire screen. Sekejap share. Sekejap, saya share sekejap. Awak ada nampak tak saya punya ni? Ni. Sekejap saya tanya. Okey, awak nampak tak gambar-gambar yang saya tunjuk ni? Cuba nampak. Ni saya nampak Okey, awak nampak kalau awak tengok keputihan tu, dia ada keputihan normal, keputihan tak normal. Okey, kalau misalnya nak tahu lebih lanjut, awak boleh pergi ke FB group saya, tanyalah Ustazah Fit Wanita. Saya setiap Selasa malam pukul 9 malam saya akan buat live. Saya akan bincang detail lah every sebab, punca-punca keputihan macam mana dan saya ada tunjuk gambar. Cuba awak tengok ni yang gambar ni yang saya tunjuk pakai kesa ni. Ni kan dia punya lendir, nampak tak? Dia putih ni putih betul. Lepas tu kalau tengok ni yang sebelah ni saya tunjuk pakai kesa ni, dia ni berupa-rupa putih. So dia ada yang berupa berlendir macam ni. Ada yang berupa pekat-pekat macam ni. Tapi dia kalau tengok sini ada keputihan normal, keputihan tak normal. Nanti saya besarkan gambar sikit. Okey. Ni dia ada tunjuk ni. Ni. Keputihan normal awak nampak tak? Dia keputihan normal ni awak tengok kan dia ada macam bertali sikit. Dia macam pekat sikit. Lepas tu dia ada yang macam ni. Ni. Saya tunjuk pakai kesa. Nampak kan tunjuk pakai kesa ni? Lepas tu kalau keputihan tak normal awak tengok warna dia ada pekat, kadang kekuningan, kadang-kadang bau busuk, kadang-kadang kehijauan. So kena check lah, takut ada campur dengan infeksi bakteria dan lain-lain lah. So kalau misalnya awak dapati ada lendir-lendir macam ni tapi dia ada darah-darah sikit kan, campur-campur dengan darah keruh dan dalam kitaran haid, so awak masih lagi tak bersih lah. Tapi kalau dah putih macam ni, macam saya tunjuk ni kuning, putih-putih macam ni, itu sebenarnya sudah normal dan sudah suci. Ataupun kalau awal dia masih tak datang haid. Okey, boleh Okey, saya stop presenting. Saya nampak tadi ada soalan. Siapa yang nak tanya boleh tarik je kalau tak nak bertanya secara berdepan lah. Okey, okey. Ustazah mahu tanya macam mana kita nak tahu tempoh dan boleh mandi wajib. Dia gini Aizah, sebab tu saya kata awak kena tengok awak punya kebiasaan. So kalau biasanya awak ni kalau dia dah berhenti, dia keluar lendir putih biasanya dan contohnya awak memang tak datang dah. Jenis awak ni memang tak datang dah. So awak boleh dah terus mandi. So itu kebiasaan awak. Kecuali awak dia berubah, awak tak tahu dia macam mana kebiasaan. Nampak tak? Macam saya, kalau dia keluar je keputihan lendir-lendir kat ujung
dalam 1 hari macam tu dia akan berhenti dah. So saya dah tahu dah. So saya boleh tunggu. So sekarang kita tunggu ni berdasarkan kita punya kitaran haid. Contohnya kita biasa datang 8 hari. So nampaknya 5 hari tu dia dah bersih. Ataupun 6 hari, 7 hari dah bersih. So kita boleh tunggulah bagi cukup 8 hari. Nampak tak? Gitu. Tapi kalau dia tak datang juga, so 1 hari tu kita dah kena kodok lah sebab kita tunggu asalnya sebab kebiasaan kita bulan-bulan sebelumnya. So sebenarnya ikut kebiasaan nak tunggu ke tak tunggu ni. Tapi ulama bagi tunggulah. Tu yang saya nak cerita. Aida pula tanya, kalau kita menghadapi keputihan secara berlebihan walaupun dah okey. Yang ni kita kena guna kaedah istihadah Aida. Dia bukan macam tu, kena guna kaedah istihadah. Maknanya kalau kita datang keputihan berterusan macam saya tunjuk gambar tadi ataupun terkecing-kecing berterusan, kena guna kaedah istihadah. Istihadah ni maknanya bila nak ambil wuduk tu kena tunggu azan dulu. Bila tunggu azan, lepas azan kita bersihkan kat bawah. Lepas bersihkan kat bawah, pakailah panty liner ke kapas ke, ikutlah. Pakai seluar dalam pun tak apa kalau dia jenis tak banyak. And then lepas tu kita ambil wuduk dan kita solat seperti biasa. 1 fardu, 1 wuduk sahaja. Kalau nak campur mengaji Quran, nak solat sunat, lain-lain, tu tak ada masalah. Boleh pakai wuduk yang sama. Tapi kalau nak solat daripada zuhur, nak solat asar, yang asar tu kena buat macam saya cerita tadi. Itu kaedah istihadah. Dia panggil daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas. Okey, boleh Aida? Okey, sekarang saya buka lagi soalan. Siapa yang ada soalan lagi? Ada lagi ke yang nak bertanya? Okay, kalau tak ada kat sini, saya baca soalan yang kami dah kumpul. Dah compile. Dah kumpul. Time ada berapa soalan semua tu? Banyak Ustazah. Okey, kalau gitu baca 3 dulu. Baca 3 dulu. Okey. Okey, soalan yang pertama, apa perbezaan darah sakit dan darah haid? Itu soalan pertama. Ustazah nak terjawab ke atau saya baca? Okey, darah istihadah ni biasanya dia lebih cair. Dia tak pekat, dia tidak adalah damul aswad, darah hitam macam darah haid. Itu biasanya darah istihadah lah. Dan ada juga darah istihadah tu yang berbau. Dan biasanya darah istihadah ni dia cepat beku. Darah haid dia tak beku. Dan kalau keluar daripada kitaran tu nanti dalam bab istihadah saya akan tunjuk beza-beza dia. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Seorang wanita itu kerap kali datangnya keputihan. Setiap kali ingin melaksanakan solat, dia akan membersihkan kemaluannya dan didapati keputihan itu berada di pakaian dalamnya. Jadi, dia membersihkan pakaian dalam yang terkena di bahagian keputihan itu saja. Kemudian dipakai balik. Okey, soalan saya. Apakah sah solatnya dengan memakai pakaian dalam yang sudah dibersihkan tetapi dibersihkan di bahagian yang terkena saja? Okey, dia macam ni. Keputihan ni dia ada beberapa pandangan. Ada yang kata najis, ada yang kata tak najis. Ada yang kata najis sebab dia kata dibimbangi sebab dalam kita punya kemaluan ni kan ada lubang air kencing. Jadi dibimbangi bercampur dengan air kencing. Itu yang ulama kata najis. Tapi ada ulama kata tak najis. So nak tahu suci ke tak suci, dia kata kena bau, hancing ke tak. Macam itulah. Tapi saya ambil senang najis. So dia sebenarnya bila najis, buang najis je lah. Jadi pakaian tu boleh guna macam biasa. Bukan kata satu najis yang lain daripada najis semua. Contohnya najis kena dekat lutut. Takkan kita nak bersih satu badan. Bersih dekat lutut je lah. Buang najis dan bersih dekat lutut. Sebab dia najis. Tetapi yang keluar keputihan itu membatalkan wuduk cerita lain. Yang najis cerita lain. Contohnya macam ni lah. Kita ambil dah wuduk. Lepas tu nak pergi solat dekat surau. Terpijak najis ayam. Jadi bersih je lah najis tu. Pasal apa yang nak mandi ke nak apa semua benda tu. So pakaian tu masih boleh diguna seperti biasa sekiranya pakaian itu sudah bersih dari bau, warna dan rasa bernajis. Okey. Lagi?
Soalan seterusnya. Jika seseorang istihadah dan darah keluar banyak lepas ambil wuduk, kemudian on the way pergi tempat solat, darah keluar juga. Adakah perlu berwuduk lagi sekali? Okey, tak perlu sebab dia sudah dimaafkan yang keluar kat tengah-tengah. Cuma kita tak adalah macam nak ambil wuduk tu kita nunggu lama. Tak, bukan macam tu. Dia menunggu tu sekadar uruf. Maknanya kalau kita wuduk kita pun tunggulah imam. Imam duduk tengah prepare dah tu. Kita pun tunggu. Yang keluar kat tengah-tengah tu okey. Jangan pula daripada rumah kita tu 20 km pula. Ataupun 15 minit pula nak sampai dekat surau tu. Jadi kita dah ni. Jadi kat tengah-tengah tu better yang macam ni kita buat kat surau lah nanti. Bersih kat bawah. Lepas tu wuduk. Gitu. So dia gini, basicnya adalah kalau kita dah buat kaedah daimul hadas, yang darah keluar selepasnya adalah dimaafkan. Sebab kita kan sakit. Tu maksudnya. Okay. Ada yang tanya tu, macam mana nak kira tempoh suci? Adakah mula dari hari kita berhenti haid atau kira biar cukup 15 hari haid, balik lagi tu dikira tempoh suci? Awak kena tengok Atisha, awak kena tengok awak punya kitaran ni. First saya cerita ya. Kitaran awak tu mungkin tak sama dengan orang lain. Kan? Kecuali awak dah tahu kitaran haid awak ni memang tak tahulah haid pun tak kenal semua, tak kenal, barulah boleh kira 15 hari tu. Tapi kalau dia punya basic adalah tamyiz, kenal yang awak punya dulu. Awak punya kitaran, macam saya punya kitaran biasanya 32 hari. 32 hingga 35. So saya punya kitaran lebih panjang lah. Tapi at one time pernah saya punya kitaran tu 21, 22 hari. Tapi disebabkan oleh masa tu saya masalah berpantang. Lepas setahun saya bersalin, biasalah orang muda dekat pantang tak berapa nak pantang mana. Itulah masalah kitanya. Jadi akhirnya lepas tahun beranak tu mulalah haid kita problem. Rupanya saya punya dinding rahim masa tu problem. So saya nak kena berpantang balik lah. Saya pergi buat ni, bertungku semua dia jadi elok balik. So Atisha dia punya basic adalah tamyiz. Awak rujuk nota saya balik, awak tamyiz dulu. Lepas tu barulah awak, kalau awak tak boleh nak tamyiz, awak dah tak tahu mana satu darah, mana satu apa semua, barulah guna kaedah yang disebutkan oleh Atisha ni. Okey, faham Atisha? Kalau misalnya tak faham lagi, Atisha boleh onkan mic dan cerita masalah sebenar. Gitu. Okey, seterusnya Ain. Seterusnya, jika keluar tumpuk coklat dan tak jelas warna merahnya, adakah dikira haid atau tidak? Coklat ni biasanya darah. Dia ada tumpuk kan? Dia biasanya darah. Maknanya dia tak keluar darah tu banyak terus lah. Dia tak sampai merah, dia keluar warna keruh-keruh. Tapi kita nampak itu darah, kita dah kenal. Macam tu. Boleh? Okey. Soalan seterusnya. Betul ke perlu tunggu sehari semalam dahulu selepas darah keluar baru boleh dikira haid? Dia gini, ada setengah orang dia keluar one spot. Dia keluar one spot, lepas tu dia tak keluar. Itu yang kadang-kadang kita tunggu sehari semalam. Sebab takut yang tu istiadah. Macam saya kan dah berumur. So memang kadang-kadang keluar dia keluar cep gitu je. Lepas tu dia tak keluar. Memang ada keadaan macam tu. So saya tunggulah. Saya tengok dah. Ni bukan saya punya ni saya punya perut. Saya rasa sekat perut lah saya kata oi. Lepas saya tunggu memang betul. Itu je yang keluar. So itu kita kira istiadah lah. Tapi ada keadaan saya cam. Dia keluar dulu darah. Dia keluar dalam macam spot kekeruhan tu. Spot coklat tu. Lepas tu duduk 2-3 jam, pukul 4 ataupun petang sikit ke dia mesti keluar mengalir. Itu banyak juga saya kena. So kita kena, sebab tu saya kata di tamyiz, kenal dulu keadaan kita. So daripada situ boleh berhukum. Yang kata kita nak tunggu 24 jam tu kadang bila dia keluar di luar kitaran haid kita. Itu yang kita nak kena tunggu tu, takut dia berubah ke dia apa ke kan. Sebab saya kena banyak kali dah tu. Dia keluar zep, lepas tu dia tak pernah keluar dah. Ni jenis nak main-main lah ni maksudnya. Wallahualam. Kadang-kadang faktor umur kita antara 35 hingga 45 dia akan ada satu tempoh tu perubahan hormon. Itu standard daripada kita nak masuk usia matang. Jadi dia akan ada perubahan hormon kat situ, biasanya dia akan main, dia kacau. Dan kalau tak kena gaya, saya suruh pergi jumpa doktor lah. Doktor akan bagi pil hormon lah.
untuk betulkan balik. Okey, seterusnya. Seterusnya, Ustazah. Ya, silakan. okey, Siapa okey. tu? Boleh perkenalkan diri? Saya Siti Mariam. Siti Untuk Mariam. soalan yang Okey, tadi kan, silakan. yang pasal sehari semalam tu, maknanya kalau contoh dia keluar sikit je dan kita yakin tu memang darah haid, maknanya boleh berhenti solat, maknanya tak payah solat dah lah untuk waktu tu. Kalau macam saya biasa gitu Mariam tiap bulan. Dia akan keluar sikit je dulu. Sat lagi lepas saya aktifkan diri, saya gerak-gerak, lompat-lompat kan, aktif. Dia biasa saya ni kadang-kadang keluar pagi tau. Keluar pagi tu. Lepas tu saya aktif tu. Sat lagi dia keluar mengalir. Saya dah tahu dah pesen saya. So biasa kalau macam ni saya tak tunggu. Kecuali kalau saya dia on the spot saya pun tak yakin. Tu saya tunggu kalau macam ni. So awak kena buat keputusan jugalah Mariam. Okey, faham. Boleh? Terima kasih, Ustazah. Okey. Boleh, Ustazah. Seterusnya. Ada yang nak bertanya soalan? Tak ada, saya teruskan Okey. Okey. Salam, baru-baru ni saya ada baca, betul ke ada dikira bawah 15 hari dikira istihadah? Dia bawah 15 hari tu depends on kita punya kitaran. Yelah memang kebiasaannya kalau kita ngajar orang, kita akan ikut majoriti. So majoriti kita ni biasanya 28. Kalau 28 tu 14 hari suci tau. Dan majoriti kita 15 hari ke atas lah baru datang 15 hari ke atas baru datang haid. Tapi ada orang saya cerita tadi kitaran pendek. So dia tak boleh terpakai pada semua orang. Tu maksudnya tak boleh lah kita kata okey bawah 15 hari je istiadah. Depends lah atas orang. Kan? Kalau dia punya kitaran pendek, so maka pendek. Tapi kalau biasanya lebih 15 hari, tiba-tiba bulan tu je kurang 15 hari. Itu kita gunalah istiadah dulu sebab kita pun tak tahu kitaran kita berubah ke macam mana. Tapi bulan kedua pendek lagi, istiadah lagi. Bulan ketiga pendek lagi. Oh maknanya kita punya kitaran dah berubah. So bulan ketiga dia tak boleh istiadah dah. Dia dah kena kira sebagai haid. Rupanya kita punya kitaran sudah berubah. Nampak tak? Okey. Lagi? Sekiranya seorang perempuan masih dara tidak kedatangan haid lebih 2 bulan, apakah yang boleh dilakukan? Okey. Kalau dia biasa datang haid tiap bulan, lepas tu tak datang haid 2 bulan, tengok faktor apa dia. Adakah faktor awak stres, faktor awak makan ubat ataupun perubahan gaya hidup ataupun ada awak sense something lah, mungkin penyakit ke apa. So better awak pergilah check. Macam kalau awak dekat universiti tu pergi jumpa dekat klinik kesihatan tu, awak check. Doktor saya tak datang 2 bulan ni, saya nak check lah kok ada apa-apa. Kalau doktor kata tak apa, awak tunggu lagi. Ikut je lah arahan doktor dulu. Okey, kecuali awak memang jenis datang 2-3 kali sebulan, 2-3 bulan sekali, 2-3 bulan sekali tu jenis lah. Okey. Okey, seterusnya. Kawan saya tak dapat haid selama 3 bulan. Apabila haid datang lebih dari sebulan, apakah sebulan itu dikira sebagai haid? Dia yang datang haid tu, first dia kena tengok. Dia biasa datang haid berapa bulan, lepas tu cara dia keluar macam mana. Jadi awak tengok berdasarkan cara keluar. Contohnya 8 hari, awak tengok dah. Daripada hari pertama macam ni, lepas tu hari ke-9 tu okey. Macam ni haid dia. Kan okey. So awak yakin itu je tempoh haid. So awak haid sampai situ, lebih tu awak istiadah. Tapi kalau awak tengok dia macam datang tu sikit. Biasa dia akan datang sikit tau. Ada setengah orang, kalau dia datang 30 hari pun, tapi yang 8 hari tu dia datang betul-betul macam haid. Itu kita kira haid. Tapi ada setengah orang dia stagnan je macam tu je keluar. Lepas tu kena admitted pula dekat ward kan. Kerana keluar darah berlebihan. Yang ni biasanya kita kira 15 hari sebelum, 15 hari selepas tu sebagai 15 hari sebelum tu adalah haid, 15 hari selepas adalah suci. Tapi first kenal macam saya cerita tadi dulu. Tapi biasanya ada orang walaupun datang 30 hari tapi yang kak dia tarikh haid dia tu dia lain sikit daripada darah yang lain. Tu wallahualam. Ada soalan tu? Okey, silakan. Berat badan mempengaruhi kitaran haid ya? Kadar normal kalau ya Hanani boleh. Sebab tu jaga badan.
Jaga makan. Dia bukan setakat jaga badan, jaga makan. Awak kan sekarang suka makan macam-macam makanan sekarang dengan makanan segera, cheese tak cheese. Bukan cheese betul pun kadang-kadang kan. Makan samyang lah apa benda lah boleh, tapi dia benda-benda yang kita kata instant, benda-benda yang processed food ni awak makan tu biar bersederhana. Jangan most of the time lah. So better awak ambil consume benda-benda yang semula jadi. Kalau tu orang zaman dulu ni dia payah dapat penyakit, dia consume semula jadi. Betul tak? So awak kena jagalah ni, awak boba tu hari-hari. Macam mana? Tak tahu awak telan apa dia kan. Lepas tu kalau badan tak berjaga pula, tak exercise. Memang kan. Sebab tu kena exercise. Wallahualam. Sambung lagi Ustazah? Silakan. Okey. Seterusnya, boleh tak Ustazah terangkan pasal gantian solat lepas haid? Waktu solat yang mana kita perlu ganti? Okey, dia macam ni Kalau misalnya masa kita habis haid tu, kita memang dah check dah. Bersih pada waktu zuhur. Sebelum tu, antara subuh tu, kita dah check dah memang ada haid. So sebenarnya kita sembahyang zuhur je lah. Tak perlulah nak ganti subuh, betul tak? Biasanya orang ganti ni ialah contohnya dia ni masa zuhur tu, dia mungkin dia orang kata macam mana dia check tak check lah sebab dia rasa sebab setengah kita dah tahu dah sampai mana haid kita datang kan. So dia check masa asar bersih. So yang ni kita ganti zuhur dan asar. Kita semayang zuhur dan kita semayang asar dan ganti zuhur. Sekejap saya nak buka pintu, anak saya balik sekejap. Minta maaf anak baru balik. Okey, so macam itulah maksud saya. Sama juga macam maghrib dan isyak. Maghrib isyak, zuhur dengan asar. Sebab dua tu kan ni, kalau subuh kita mudah check sebenarnya. Sama. Cuma kalau subuh ni kalau tak kena gaya jadilah subuh dan asar. Tu je. Kan? Okey. Okey, soalan terakhir Ustazah sebab kita dah hampir ke hujung. Okey, soalan yang terakhir, bolehkah wanita haid membaca almat surat? Saya dah sebut, saya tulis tadi kalau ketika haid kita boleh berzikir. Betul tak? So kalau kita ni memang hari-hari baca mat surat kan, pagi petang. So itu bolehlah zikir. Macam malam-malam jadikan amalan baca surah Al-Mulk. Kan itu pasang radio kita pun ikut sekali. So tak ada masalah, boleh sebab itu dah jadi zikir harian. Baca 3 kul. Baca doa-doa Rabbana Atina. Itu semua ayat Quran tu, betul tak? Kalau tak boleh baca yang tu jenuh lah kita nak baca apa. Jadi sekarang yang mana dah jadi zikir-zikir kita maka tidak ada masalah. Bolehlah berzikir seperti biasa walaupun dalam almat surat tu adalah himpunan daripada ayat Quran. Tak ada masalah sebab dia dah jadi zikir harian. Yang tak bolehnya ialah macam mana? Awak purposely pergi buka Quran. Masa tak datang haid tu tak rajin baca Quran. Masa haid tu lah nak baca Quran, menghadap Quran. Tak boleh. Tapi kalau macam saya ustazah, kadang-kadang saya nak kena buka tafsir sebab saya nak ngajar. Betul tak? Saya kan nak ngajar. Masa dulu saya ngajar Quran juga. So saya nak kena ngajar anak murid saya. So saya nak kena tengok, nak kena tegur. So saya ngajar juga. Kalau yang belajar Quran, biasa kalau dengan saya, kalau belajar Quran, haid pun saya suruh belajar Quran juga. Tapi saya suruh baca tak banyak lah. Baca sekadar untuk dia belajar. Okay. Bagi budak hafizah tak ada masalah untuk murajaah. Sebab kalau hafizah tak murajaah, bila nak ingat? Betul tak? Macam anak saya 30 juzuk, lepas tu tak ingat ke mana. Memang dia nak kena murajaah siapa yang hafizah ni. Kalau malas murajaah, dia nak hafal 30 tu satu hal susah. Tapi sebenarnya siapa yang dah hafal 30 juzuk, lepas 30 juzuk tu lagi susah nak kekal. Betul tak?
tebuk-tebuk tak ingat semua. Kata Hafizah semua benda tak ingat. Ini bukan Hafizah kan. Jadi dia nak kena murajaah. Jadi murajaah ni kadang-kadang kita ni tengok-tengok Quran macam tu je sebab kita dah ingat. Cuma kadang-kadang tertukar baris, tertukar apa kan. Jadi untuk Hafizah tak apa. Macam orang yang nak periksa tasmid Quran pun boleh. Kalau dulu, kalau saya daripada Sekolah Yayasan Islam Kelantan, kalau periksa dulu STU, sekarang STAM, SMU, dia ada tasmid Quran dulu. Akan ada macam kita kan oral lah, periksa oral kan. Tapi masa tu kita boleh bagi alasan, saya dah tahid. So ustaz tu kumpul, nanti datang balik nak periksa sekali lagi. Lambat dapat keputusan periksa. Dah periksa besar kan. Lepas tu dia orang pun ambil fatwa dibenarkan kerana masuk peperiksaan. Sebab jenuh nak cek seorang-seorang pakai pad ke tak. Betul tak? Jadi so sekarang boleh untuk zikir, mak surat semua tak ada masalah. Boleh. Okey, itu Ain. Soalan terakhir ke Ain? Ya Ustazah, yang tadi soalan terakhir. Sebagai terakhirnya, saya nak buat promosi sikit lah, nak mengajak semua boleh mengunjungi saya punya page Ustazah Asma Hussein. Kalau yang adik-adik tak ada page, maklumlah kalau orang muda ni tak ada Facebook ni. Ada Instagram dan TikTok kan. Okey, boleh pergi ke Instagram dan TikTok saya Ustazah Asma Hussein. Okey, kalau siapa yang nak dengar saya punya live dekat IG, saya buat every Thursday pukul 6 petang. Situ biasanya bincang macam-macam lah pasal orang muda. Tapi mostly banyak orang tanya pasal jodoh lah, pasal ta'aruf lah, pasal dating lah, pasal semua benda. Itu memang zaman awak kan. So saya akan share kat situ lah. Tapi kalau nak tanya detail pasal benda-benda alat sulit, macam yang Selasa lepas saya buat istihadah dan unsur misteri. Itu sebab kita memang ada unsur misteri juga istihadah, tapi detail lah macam dalam ni saya cerita very simple dia akan ada detail lagi. So yang detail boleh pergi ke saya punya Facebook group, tapi yang tu dia kena request dulu lah. Kalau wanita baru kita terima, lelaki kita tolak ke tepi. So every Selasa 9 malam, so boleh kunjungi juga. Sama macam tadi saya sebutkan untuk IG story Q&A. Nak tanya apa-apa pergi je hari Isnin IG story saya buat Q&A. So pagi tu tanya je apa-apa. So nanti saya akan jawab lah. Biasa mesti saya akan jawab pukul 2 ke atas saya akan jawab. Macam-macam soalan lah orang tanya. Dan IG ni umur awak lah sebab IG kan. Ikutlah soalan apa. Dan saya juga ada buat juga banyak perkongsian mengenai wanita termasuk isu semasa. Boleh tengok saya punya tulisan Minda Wanita. Kalau nak tengok yang penuh boleh tengok dekat saya punya website Ustazah Asma Hussein. Tapi kalau nak belajar makeup pun saya ada buat. Saya ada perkongsian makeup. Sebab saya memang ustazah yang mengajar makeup. Lepas tu dressing, tabaru semualah. And then saya juga mengajak orang untuk exercise macam hiking. Semua tu saya ajar lah macam mana pakai baju renang macam mana sesuai, tak sesuai. Saya pun ada buat perkongsian. Macam mana filter yang boleh, macam mana filter yang tak boleh lah. So siapa yang minat boleh join saya punya medsos dan dari semasa ke semasa saya akan buat Zoom seminar free untuk tajuk-tajuk yang khusus seperti ini ataupun tajuk yang khusus berkaitan dengan orang muda pun ada banyak juga. So just follow lah nanti saya punya medsos Ustazah Asma Hussein. Kalau Asma Hussein saja tu personal lah. Ustazah Asma Hussein, ASMAKHUSIN. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustazah Asma Hussein di atas ceramah dan jawapan kepada setiap persoalan yang dikemukakan sebentar tadi. Semoga ianya berjaya menjawab segala persoalan dan kemusykilan peserta-peserta sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tidak lengkap sesi satu kita tanpa sesi fotografi. Oleh itu, diminta kepada semua peserta untuk bersama-sama membuka kamera bagi menjayakan sesi ini. Dipersilakan unit media untuk mengendalikan sesi fotografi ini. Okey, semua dah buka kamera ke? Ya,
Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey. Okey. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah sesi 1 kita pada hari ini. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh daripada ceramah sebentar tadi. Jutaan terima kasih diucapkan kepada para hadirat atas kesudian menyertai sesi kita kali ini. Saya mewakili pihak penganjur memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan sepanjang mengendalikan sesi pertama bagi Daurah Fiqh Wanita. Sehingga bertemu lagi di sesi kedua kita pada 11 Disember ini, insyaAllah. Diingatkan kepada semua peserta. 11 Disember waktu yang sama Ai Ya, betul Ustazah. Okey. Okey. Diingatkan kepada semua peserta untuk mengisi Google Form kehadiran dan feedback yang diberikan di ruangan chat. Para peserta dialu-alukan untuk menyertai grup Telegram Rakan Siswa Yadim Zon Selatan menerusi link yang diberi bagi mendapatkan maklumat berkaitan program-program yang akan datang. Tuan Puteri pergi ke Rasah, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Tuhan, bersua lagi. Yang baik itu datang dari Allah dan yang kurang itu datang dari diri saya sendiri. Kita akhiri majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okey. Ya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah.